Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyatil Islam tahiyatan mubarakatan ala wahya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama dan utama sekali, marilah kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan nikmatnya dan kasih sayangnya kita diberikan peluang sekali lagi untuk kita beribadah, untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada hari ini kita berada pada Ramadan yang ke-22. Okey. Ada baki 8 hari lagi untuk kita bertemu Ramadan sebelum Ramadan meninggalkan kita. Oleh itu kita perbanyakkanlah amal ibadah kita. Baki berapa hari lagi ini untuk kita meningkatkan lagi amal ibadah kita, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, anda masih bersama saya lagi pada sesi Zoom Tajwid dalam mempelajari ilmu-ilmu tajwid ini. Alhamdulillah, saya amat gembira kerana para penonton insya-Allah sedikit sebanyak dapat memanfaati daripada perkongsian kita semua. Alhamdulillah. Jadi sebelum saya mulakan, marilah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah agar semuanya berjalan dengan lancar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Okay. Jadi insya-Allah pada sesi kali ini kita masih di dalam mempelajari ilmu tajwid dan juga kita akan mempelajari bab yang baru pada hari ini. Kerana pada sesi yang lepas kita sudah menyentuh tentang bab tafkhim, iaitu tebal, dan pada kali ini saya akan para penonton ingat lawannya tafkhim apa? Lawannya tebal adalah tipis. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari topik yang baru, iaitu tarqiq. Okey, tipis, yang bermaksudnya tipis. Bacaan apakah yang tipis? Huruf apakah yang tipis di sini? Okey. Jadi seperti biasa saya mulakan dengan maksud. Okey, maksud tarqiq di sini. Apakah maksudnya daripada segi bahasa? Okey. Tarqiq ni adalah perkataan masdar daripada raqqaqa, yang bermaksud kita menipiskan bacaannya. Okey, menipiskan sesuatu. Itu daripada segi bahasa. Manakala daripada segi istilahnya pula, kita menipiskan huruf dengan cara mengucapkan huruf itu di bibir kita seperti biasa. Huruf yang kita harus membaca dengan tipis, dengan tidak menjorokkan ataupun kita memoncongkan mulut kita ke hadapan. Nah, kerana tafkhim, kita menjorokkan dan memoncongkan mulut kita ke hadapan. Manakala tarqiq pula, kita tidak menjorokkan atau memoncongkan mulut kita ke hadapan. Okey, jadi bagaimanakah? Apakah cara-cara membaca huruf yang tipis ni, huruf ra yang tarqiq di sini? Okey, seperti biasa yang pada sesi yang lepas, saya mengatakan bahawa huruf ra di sini, di antara huruf yang boleh sama ada dibaca tebal ataupun sama ada dibaca tipis. Tadi pada sesi yang lepas kita sudah menyentuh tentang bacaan ra yang tebal, dan pada kali ini kita akan menyentuh huruf ra yang dibaca tipis. Bagaimanakah dan apakah situasi-situasinya? Seperti yang saya katakan, ia mengikut situasinya yang tersendiri. Sama ada ia akan membaca dengan tebal ataupun ia membaca dengan tipis. Cara sebutannya agak berbeza sedikit dengan tafkhim. Kerana tafkhim apabila kita menyebut huruf ra yang tebal ini, lidah kita akan mengangkat ke langit-langit.
Sama ada lidah kita yang di hadapan ataupun lidah kita yang di belakang. Kita akan mengangkatkan huruf ra ni ke langit-langit kita. Manakala huruf ra yang tarqiq ini, yang tipis, kita tidak mengangkatnya. Okay, kita tidak mengangkat lidah kita ke atas. Kerana ia adalah bacaan yang tipis. Ri. Okay, kita ingat huruf ra yang berbaris atas dan juga berbaris depan adalah huruf ra yang tebal. Huruf ra yang kita harus mengangkatkan lidah kita ke langit-langit. Manakala huruf ra yang tipis, ri, kita tidak mengangkatkan lidah kita ke langit-langit. Ri. 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 Okay. Hanya di hadapan saja yang naik. Manakala yang di belakang, tidak. Ri. Boleh? Jadi itu cara sebutannya agak sedikit hendak sama. Ri, ra. Okay. Kerana makhraj huruf ra ni, okay, dia menggunakan lidah kita. Ra, ri. Okay. Cuma perbezaannya adalah tebal dan juga tipis. Okay. Jadi di sini huruf-huruf yang kita boleh membaca dengan bacaan yang tipis. Bacaan yang tipis di sini adalah 2 huruf sahaja. Okay. Huruf ra dan juga huruf lam. Okay. Huruf ra dan juga huruf lam. Okay. Akan tetapi huruf lam juga, okay, sebagai peringatan, huruf lam juga kita harus membacanya. Ada situasi yang boleh kita membaca dengan bacaan yang tebal. Okay. Dan ada situasi yang boleh kita membaca huruf lam dengan bacaan yang tipis. Jadi saya di sini hendak memberitahu bahawa huruf lam dan juga huruf ra, okay, kedua-dua ni ada situasinya tersendiri yang di mana boleh baca sama ada dengan tebal ataupun sama ada dengan tipis. Tafkhim ataupun tahqiq. Okay, jadi hurufnya adalah huruf lam dan juga huruf ra. Okay, jadi seperti biasa, bagaimana kita hendak menyebut huruf ra yang tipis ini? Okay, cara membacanya bagaimana? Okay, apabila kita mengucapkannya, ia akan disertai dengan kita melebarkan mulut kita. Nah, apabila kita tengok contoh pada huruf ra yang berbaris bawah, ri. Seperti yang saya katakan sebelum ini, ri. Okay, ri, ra berbaris bawah, ri, seakan-akan kita melebarkan mulut kita. Dan kita senyum. Ri, ri. Okay, jadi kita boleh membezakan antara tipis dan juga tebal. Kita tidak boleh membaca baris ra bawah, ri, ri. Okay, itu sudah lari daripada kebiasaan huruf ra yang tipis. Okay, huruf ra di bawah, ri. Sama juga kepada huruf ra dan huruf ra yang berbaris atas dan juga berbaris depan. Kita tidak boleh membacanya dengan tipis. Macam mana? Ra, ru, tak boleh. Okay, jadi maksudnya di sini apabila huruf ra masing-masing apabila sudah ditetapkan barisnya tersendiri, kita kena ikut dengan kebiasaannya tersendiri. Dah natural lah orang kata. Okay? Bila huruf ra tu baris atas, kena tebal. Bila huruf ra tu baris bawah, kena tipis. Bila huruf ra tu baris depan, kenalah baca tebal. Jadi ini natural lah huruf ra ni yang sudah diberikan barisnya tersendiri. Okay? Jadi sama juga, apakah situasi-situasi yang kita boleh dapati pada huruf ra yang kita harus membacanya dengan bacaan yang tipis? Sama juga dengan situasi-situasi yang kita boleh dapati apabila huruf ra dibaca dengan tebal. Jadi di sini situasinya bagaimana? Okay, ada beberapa situasi yang kita harus ambil tahu. Okay, yang pertama, situasi yang pertama. Bila huruf ra, okay, kita tengok huruf ra yang berbaris bawah ataupun lebih dikenali sebagai kasrah. Di dalam bahasa Arab kita panggilnya kasrah. Baris bawah. Okay. Huruf ra satu berbaris bawah. Ra baris bawah. Okay. Contohnya kita tengok di sini supaya kita dapat gambaran yang lebih jelas. Okay. Di dalam surah Al-Falaq. Okay. Sepotong ayatnya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa min syarri hasidin idza hasad. Syarri. Bila kita tengok huruf ra di sini, okay, huruf ra yang berbaris bawah. Sama huruf ra di sini juga ada sabdu. Tetapi sabdu yang berbaris bawah pun kita harus membacanya dengan bacaan yang tipis. Syarri. Kita tidak boleh membacanya dengan tebal. Syarri. Okay, dah huruf ra tu baris bawah, kita nak ke ataskan, lepas tu kita nak ke bawah balik. Syarri.
Okey, kita terus ke bawah. Syarri, kasih tipis. Syarri. Wa min syarri hasidin idza hasad. Boleh? Huruf ra pada situasi yang pertama, huruf ra yang berbaris kasrah, berbaris bawah. Syarri. Tipis. Syarri. Kita senyum kan? Betul tak? Nampak saya senyum ni? Syarri. Kita melebarkan. Syarri. Wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi di sini, pada situasi yang pertama, ini adalah contohnya yang kita harus membaca dengan bacaan yang tipis. Ra tipis di sini. Ra yang dikenali sebagai ra tarqiq. Okey. Pada situasi yang kedua pula, bagaimana? Bila sama juga dengan situasi pada tafkhim, akan tetapi ada perbezaan sedikit. Bila disukun, bila huruf ra itu disukun. Bila huruf ra itu disukun, ataupun dimatikan kerana waqaf, kerana kita berhenti pada ayat itu, dan didahului sebelumnya baris bawah. Huruf ra, kita ambil yang disukun itu, huruf ra sukun. Sebelumnya berbaris bawah. Oleh itu huruf ra di sini kita harus membaca dengan bacaan yang tipis. Nah, kita di sini harus membaca huruf ra dengan bacaan yang tipis. Okey? Kerana ia didahului oleh baris bawah. Contohnya kalau kita hendak dapat gambaran yang lebih jelas lagi, contoh yang pertama, wa fir'auna dzil autad. Kita tengok pada perkataan wa fir'auna. Wa baris atas, fa baris bawah, ra tanda sukun. Bila disukun, ra sukun dan didahului baris bawah. Fa baris bawah bukan? Jadi oleh itu huruf ra di sini kita harus membaca dengan bacaan yang tipis. Wa fir'auna dzil autad. Kita tidak boleh baca dengan tebal. Wa fir'auna, wa firu. Kecuali pada situasi yang tertentu. Manakala pada situasi yang pada di sini kita harus membaca huruf ra dengan tipis. Ingat, huruf ra sukun apabila sebelumnya huruf huruf yang berbaris bawah, huruf ra itu kita harus membaca dengan tarqiq, tipis. Wa fir'auna dzil autad. Contoh yang kedua. Di sini pada ayat ini, pada sarair, kita matikan sebab itu ada tanda waqaf selepasnya. Jadi di sini pembacaan ni yauma tubalas sarair. Ir. Ra tu kita dengar tipis bukan? Ir. Kita senyum. Wa fir'auna yauma tubalas sarair. Tipis. Kerana ada tanda waqaf selepas sarair. Dan di sini key pointnya adalah ra. Ra yang bertanda sukun. Apabila sebelumnya didahului baris bawah, kita harus membaca huruf ra dengan tipis. Sama juga pada contoh yang kedua, walaupun sarairu ra tu berbaris hadapan, akan tetapi apabila kita hendak mewaqafkannya, memberhentikannya, kita harus membaca huruf ra di situ dengan bacaan yang tipis. Yauma tubalas sarair. Ir ada senyum. Nak tahu ra tu tipis, kita tengok sebelumnya baris bawah dan kita senyum. Sarair wa fir. Itu pada situasi yang kedua. Manakala situasi yang ketiga pula, bila huruf ra dimatikan kerana waqaf, kerana kita berhentikan pada ayat itu ataupun perkataan itu, dan didahului ya sukun. Huruf ya yang bertanda sukun, ada bulat tu, sukun yang bertanda matilah. Khabir. Contohnya di sini, bila dimatikan pada ayat itu kerana kita waqaf dan didahului sebelumnya ya sukun. Contoh di sini kita dapati ada khabirun dan juga basirun. Akan tetapi apabila kita mematikan perkataan tersebut, ia akan berbunyi seperti ini. Khabir. Tipis. Ra yang tipis. Kerana sebelumnya adalah huruf ya sukun. Ya yang mati di situ. Khabir. Kalau
kalau ada perkataan yang sambung selepas khabirun, khabirun bima, khabirun bima. Kan tetapi kalau kita berhenti di situ, khabir, tipis. Sama juga dengan contoh yang kedua. Basir, basir, basir. Ada senyum. Khabir, basir. Boleh? Jadi kita ingat key point yang dekat sini. Apabila kita hendak mewakafkan huruf ra, sebelumnya tanda ya sukun, pembacaan huruf ra di sini kita harus membacanya dengan bacaan yang tipis. Nah, okey. Sampai di sini boleh faham? Insya-Allah. Kita teruskan pada situasi yang keempat. Apabila huruf ra dimatikan kerana wakaf dengan didahului huruf sukun, huruf yang bertanda sukun, dan didahului huruf yang berbaris kasrah. Ada 3 tempat di sini. 3 point yang kita kena take note. Okay, bila dimatikan, huruf ra dimatikan satu, sebelumnya huruf yang bertanda sukun dan sebelumnya huruf yang bertanda kasrah, yang bertanda bawah, baris bawah. Contoh kita boleh dapati di slide. Okay, sama-sama kita boleh cuba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. 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 Okay, tipis. Bukan hijr. Hijr. Tipis. Okay, di sini huruf ra. Sebab huruf ra apabila kita matikan, kerana sebelumnya huruf ra ada jim yang bertanda sukun dan sebelumnya ada ha yang bertanda kasrah, yang berbaris bawah. Oleh itu kita harus membaca huruf ra di sini dengan bacaan tipis. Okey. Jadi contohnya saya ulangi lagi. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Hijr. Okey. Sama juga kita tengok pipi kita ada senyum atau tidak apabila kita sebut huruf ra. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Okey. Jadi kita tengok di sini ada huruf ra kita baca dengan bacaan yang tipis dan huruf jim kita baca dengan kerana tanda sukun dan huruf ha di sini adalah bertanda kasrah bawah. Manakala kalau kita tukarlah, contoh saya tukar, okey, contoh saja di sini kalau saya tukar huruf ha berbaris fathah, hajur. Okey, itu pada situasi tafkhim, di mana kalau selepas huruf jim yang bertanda sukun ini berbaris atas, huruf ra kita harus membaca dengan bacaan tebal. Okey, hajur, hajur. Manakala di sini kerana huruf ha berbaris bawah, oleh itu kita kena baca huruf ra di sini dengan bacaan yang tipis. Hijr. Okey, hijr, hajur. Jangan keliru. Ingat, ra yang berbaris atas di sini pada situasi ini kalau perkataan huruf yang pertama berbaris atas ataupun berbaris depan, okey, dan selepasnya bertanda sukun dan selepasnya huruf ra, itu kita akan baca dengan tafkhim. Manakala kalau huruf yang pertama, okey, pada perkataan ini contohnya hijr, kita akan totally, okey, membacanya dengan bacaan yang tipis. Kita tidak usah menebalkannya. Nah, okey, ini adalah sebahagianlah, okey, situasi-situasi yang kita boleh yang kita harus membacanya dengan bacaan yang tipis. Tarqiq. Itu adalah pelajaran kita pada hari ini. Kita lebih tumpukan kepada tarqiq. Di mana pada sesi yang lepas kita telah menyentuh tafkhim. Okey, tafkhim tebal. Pada sesi kali ini tarqiq tipis. Okey, jadi ini adalah situasi-situasi yang kita kena ambil tahu. Okey, sama juga dengan situasi yang tafkhim, kita ada 4 situasi. Tarqiq kita ada 4 situasi juga. Okey, tapi kedua-duanya adalah situasi yang berbeza. Okey, di mana ada sesetengah situasi kita kena baca dengan tebal, kita kena baca dengan tipis dan sebagainya. Okey, jadi semoga sedikit sebanyak apa yang saya sudah terangkan dalam perkongsian ini dapat dimanfaati. Okey, dapat kita terapkan dalam pembacaan Al-Quran kita. Di dalam hari seharian kita lah. Okey, hari-hari kita baca Quran, kita perbaiki, kita praktikkan pembacaan dan pembacaan dalam huruf ra ni. Kerana huruf ra ni kadang ada yang banyak keliru. Ada yang tipis dibaca tebal, ada yang tebal dibaca tipis. Okey, jadi itu sedikit sebanyak perkongsian saya pada hari ini pada bab
tarqiq. InsyaAllah pada sesi yang akan datang saya akan menyentuh lagi sedikit. Okay, kita akan recap sedikit tentang tafkhim dan tarqiq, dan juga ada situasi yang ada pengecualian di dalam bab ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.